Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada semua sekali. Syukur alhamdulillah. Bersama saya Azadan Rabbani insya-Allah dalam program podcast Husnul Khotimah bersama Datuk Dr. Hassan Ali insya-Allah. Jadi hari ini saya ingin memperkenalkan pada anda semua seorang tokoh pakar motivasi yang memang hebat, seorang yang banyak mengeluarkan ideologi untuk generasi sekarang dan akan datang insya-Allah. Jadi bersama saya iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Ali. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa Alhamdulillah. khabar? Dah lama kita tak jumpa. Tapi saya Masya Allah. pembukaan tadi, Ya. orang yang hebat, ha tu, Masya Allah. Masya Perkataan Allah. hebat tu pun dah jadi Arab dah. Masya Allah, Masya Masya Allah. Allah Datuk. Okey, Okey. alright. Silakan. Dengan suaranya pun memang jiwa kita akan bergegar untuk terus mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai salam pengenalan untuk generasi baru kita, mungkin alhamdulillah Datuk mengenalkan diri sedikit latar belakang Datuk. Silakan. Okey, para penonton yang saya muliakan sekalian, di mana juga anda berada, yang muda, yang dewasa, yang kanak-kanak, yang remaja, saya sedang address saudara ini dengan penuh hormat dan salam takzim saya kepada semua insya-Allah. Pertama sekali, nama saya Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Tuan-tuan, saya dilahirkan di Kelang, Selangor. Saya ni dah agak tua, kebanyakannya datuk, benar-benar datuk lah. Walaupun ada datuk anugerah, tapi saya datuk yang sebenar-benar je lah. Kemudian saya mendapat pendidikan awal sekolah kebangsaan, awal-awal lagi ya, di sekolah kebangsaan Pulau Indah. Masa tu Pulau Lumut kan ya. Sekejap aja ketika itu dalam 1-2 tahun, lepas tu saya pindah ke Kelang. Lepas tu saya melanjutkan pelajaran sekolah menengah dan saya sekolah menengah di Sekolah Menengah Asrama Penuh di Sekolah Alam Shah di Kuala Lumpur. Dan kemudian saya melanjutkan pelajaran ke universiti, alhamdulillah, dan saya memperolehi ijazah second class upper, atau sikit lagi dengar ceritanya sikit lagi lah untuk mencapai ke peringkat first class honours ketika itu kan ya. Lepas tu saya diambil bekerja dengan kerajaan Malaysia sebagai pegawai tadbir dan diplomatik, dan di situ saya bekerja hampir 20 tahun sebelum saya meletakkan jawatan. Untuk saya ceritakan sebentar nanti ya, apa sebab saya meletakkan jawatan. Kemudian saya dalam masa bertugas dihantar untuk belajar buat master's degree ya, di University of Pittsburgh, Pennsylvania, dalam bidang urban science. Dan kemudian saya pulang semula ke Malaysia. Beberapa ketika dihantar semula keluar negara untuk mengikuti program kedoktoran falsafah atau PhD di University of Wisconsin di Madison, Amerika Syarikat, juga dalam bidang urban science. Jadi saya ni lebih menjadi urban scientist sebenarnya. Kemudian alhamdulillah, bagaimana terlibat saya dalam program-program motivasi, program-program dakwah dan sebagainya. Saya lebih selesa kalau diperkenalkan Hassan Ali seorang motivator. Kat situ saja rasanya tak apa lengkap. Tapi Hassan Ali sebagai seorang motivator, sebagai seorang trainer, sebagai seorang konsultan kepada pengurusan, dan juga yang saya seronok sekali kalau misalnya dapat dipanjangkan Hassan Ali sebagai pendakwah. Tuan-tuan, saya sudah mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ni daripada sekolah lagi. Masa sekolah asrama penuh di Sekolah Sekolah Alam Shah di Kuala Lumpur tu, saya bersama dengan pengetua ketika itu, masih hidup lagi pengetua tu, Profesor Datuk Dr. Arifin Suhaimi. Dia menjadi khatib imam minggu pertama, saya minggu kedua. Dia minggu ketiga, saya minggu keempat. Maknanya seawal tingkatan bawah gitu, saya dah membaca khutbah dan mengimamkan solat di dewan yang dijadikan masjid surau setiap hari Jumaat dan sebagainya. Kemudian bila saya berkhidmat dengan jabatan kerajaan, agaknya lah mungkin saya salah seorang daripadanya yang pemula-pemula kepada orang PTD, Chief ADO 1 misalnya, membaca khutbah dan sebagainya. Minta maaf saya sebutkan ni, bukan saya nak sebutkan ni menonjol-nonjol, tapi memperkenalkan diri saya, siapa saya. Kemudian dalam beberapa ketika, saya pula banyak mencubakan diri terlibat dalam program-program radio dan televisyen. Kalau televisyen tu mungkin dekat-dekat 10 program lah. Hampir semua platform channel yang ada di televisyen tu nampaknya suka menggunakan saya ketika itu kan. Dan radio pun hampir sampai radio Singapura, radio Brunei dan sebagainya. Hari-hari ada kapsul-kapsul dalam 7 minit, 6 minit, 7 minit dan 7 minit bercerita mengenai kemasyarakatan, bercerita mengenai kekeluargaan, bercerita mengenai tentang kualiti kehidupan ini, terutama anak-anak, untuk menjadikan mereka insan-insan yang berkualiti. Dan akhirnya saudara yang saya muliakan sekalian ya, dalam perkhidmatan ni saya masuk agaknya lepas ini mungkin nak disoal saya tentang bagaimana saya terlibat dalam politik dan sebagainya. Tapi
Tapi apa pun yang akhirnya saya nak menyebutkan tuan-tuan, saya sangat bernasib baik kerana dalam kerjaya saya berkawan dengan orang-orang yang baik-baik dan sebagainya. Alhamdulillah. Misalnya saya mempengerusikan Forum Perdana Ehwal Islam, satu program TV1 yang sehingga ini rasanya dari segi ratingnya agaknya belum ada yang dapat menandinginya. Selama 6 tahun saya mempengerusikannya, dia nombor satu dalam seluruh program-program yang dikenalikan oleh beberapa channel-channel TV dan sebagainya. Dan saya seronoklah kerana saya punya ahli-ahli panel almarhum Profesor Harun Din, almarhum Ismail Qamus, almarhum Datuk Hassan Din, almarhum Datuk Hashim Yahya, dan manusia yang paling saya hormati dalam dunia antaranya ialah Mufti bekas mantan Mufti Kerajaan Negeri Selangor, Datuk Ishak Bahrom. Jadi orang-orang inilah, selain daripada teman-teman yang lain, tapi orang inilah pemuka-pemuka utama dalam Forum Perdana Ehwal Islam. Dan selepas itu agaknya mungkin saya terlibat banyak dalam aktiviti selain daripada profesional pentadbir dalam PTD. Saya juga terlibat dalam beberapa organisasi pertubuhan dakwah dan sebagainya. Agaknya mungkin peringkat awal ni para penonton yang saya hormati sekalian, agaknya cukup. Saya kalau banyak-banyak sangat nanti akhirnya mengangkat diri saya. Saya pun tak apa nak suka sebenarnya di soal-soalan ni. Tapi sebagai permulaan di mana-mana pun, mungkin orang nak tahu siapa Dr. Hassan Ali. Terutamanya anak-anak muda sekarang. Tapi bagi mereka yang berumur 40 tahun ke atas, agaknya yang saya dah cuba-cubalah Azdan, daripada 10 orang, biasa-biasanya 6 orang kenal lah siapa Hassan Ali di Brunei, di Singapura, di Malaysia, bahkan di luar negara juga, insya-Allah. Ya, alhamdulillah, insya-Allah. Dan apa yang diperkatakan oleh Yang Berbahagia Datuk Hassan Ali ini sebenarnya benar. Saya sendiri yang sempat beberapa kali bersama Datuk menyantuni masyarakat setempat, memang ramai yang sebaya-sebaya saya lah khususnya, mereka teringat zaman mereka join program motivasi Datuk Hassan Ali. Jadi alhamdulillah, tadi sebenarnya apa yang Datuk ceritakan kepada kita semua memberi motivasi kepada kita semua, khususnya anak-anak muda, belajar bersungguh-sungguh. Bila kita berada di track jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni, tak risau sebenarnya, kita boleh pergi lebih jauh, insya-Allah. Betul tak? Ya, betul. Jadi alhamdulillah kami sangat memahaminya. Dan dalam cerita Datuk tadi yang pertama, sebenarnya Datuk ada cerita pasal ketika zaman belajar kan, kita lihat Datuk banyak pengalaman di dalam dan luar negara. Jadi dalam suasana Datuk belajar di dalam dan luar negara tu, apa yang Datuk terfikir sebenarnya untuk target Datuk masa depan sehingga kini tu, apa yang Datuk nampak sendiri sebenarnya dan membuatkan Datuk rasa semangat untuk meneruskan link motivasi ni sebagai salah satu cabang dakwah ataupun kehidupan Datuk sendiri. Okey, para penonton, ini satu soalan yang sangat menarik bagi saya dan terima kasih kerana Azdan dapat mengemukakan kepada saya soalan ini. Jadi maknanya bila saya belajar ni daripada Universiti di Kuala Lumpur, kemudian tu ke luar negara, total di luar negara ialah 6 tahun setengah lah begitu kan ya, dengan master dengan PhD dan sebagainya. Apa yang saya dapat belajar di situ ya, betul lepas tu memikirkan kan ya. Yang pertama sekali, saya dapat bergabung dengan semua jenis manusia dalam dunia. Tempat saya belajar tu University of Pittsburgh Master's Degree dan University of Wisconsin PhD saya tu, kita berjumpa dengan orang daripada Sweden, orang daripada Norway, orang daripada England, kita jumpa orang daripada negeri China, orang daripada Cuba, orang daripada Latin America, orang Arab, orang Malaysia, berbagai-bagai orang. Jadi saya berjumpa dengan berbagai orang. Artinya dalam kepala saya ni ada multiraciality dalam kepala saya. Multiracialism tu ada sudah kepala saya, maka dengan sendirinya bila kita faham macam itu, kepahaman itu, maka lebih kita tolerant lah beberapa perkara mengenai isu-isu tentang etnik dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua, saya belajar tengok disiplin orang-orang barat ni, orang Amerika disiplin ni. Terutama tentang time management, tentang punctuality. Kalau profesor tu kata, besok you datang ke office saya pukul 9, insya-Allah surat itu akan ada pada sekretari dan you akan menerimanya pada pukul 9. Misal, kita datang pukul 8.50, surat tu dah ada dah. Begitulah. Ataupun you kata, besok I don't have a time today, perhaps you can come to see me tomorrow, say at 10 o'clock. Berkata saya tak ada masa sekarang ni, awak datang besok pukul 10. Pukul 10, profesor tu memang sudah ada di bilik, kita ketuk pintu terus masuk dan dia mengalu-alukan kedatangan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya belajar ialah, saya tengok macam mana dia orang menghargai manusia. Contoh, bulan Ramadan tuan-tuan bulan Ramadan kita berpuasa. Bila sama ni dalam musim panas kita berpuasa ni, habis sahur kita dalam pukul 3.30 pagi.
dan berbuka pula sekitar setengah jam sebelum pukul 10. Bayangkan lamanya time kita berpuasa itu pada musim panas. Dan masa berpuasa tu saya nak bagi tahu tentang macam mana mereka meraihkan walaupun mereka tak faham apa puasa, apa tuntutan agama dan sebagainya. Tapi orang-orang putih ni saya salute sedikit. Bila saya katakan saya dalam kelas PhD ni tak ramai, biasanya 6-7 orang dalam kelas kan Kelas tu berjalan panjang 3 jam, 3 jam, 3 jam. Tapi time masanya nak berbuka puasa. So saya bagi tahu profesor tu, professor, when the lectures is on, I would like to get out from this class for 10 minutes or so, to break my fast. I'm fasting. I'm breaking my fast at about 7 o'clock, just about 10 minutes from now. Saya nak minta keluar sekejap untuk kita berbuka puasa. Apa dia katakannya? Okey, bukan saja dia bagi saya keluar 7 minit tu, tetapi kelas diberhentikan sekitar 20 minit. Kelas diberhentikan kerana nak menghormati seorang insan di musim panas ini berpuasa selama beberapa jam. Sekarang dia nak berbuka, dia nak raikan. Padahal pilihannya ialah Hasan Ali boleh berbuka puasa 10 minit, semayang maghrib 10 minit, tetapi yang lain boleh diteruskan, tetapi atas nama penghormatan. Ini yang saya belajar. Walaupun orang ni bukan Islam, orang ni mungkin menyebut nama Allah pun tak pernah saya dengar, menyebut nama Nabi pun tak pernah saya dengar. Ketika itu Datuk seorang yang beragama Islam. Saya seorang dalam kelas. Dalam kelas saya seorang je. Kan ya? Kemudian yang ketiga yang jelas-jelasnya kepada saya ialah macam mana saya nampak mereka meraihkan intellectuality. Dia tak pandang, dia orang Amerika ni tak kenal. Dia tak kenal where you come from, Malaysia. Where is Malaysia? Kita near Vietnam, dia tahu Vietnam. Is it near Vietnam? Itu dia tahu begitu. Tapi saya nak bagi tahu dia hormati kita ni kerana intelektual kita. Dia hormati kita ni kerana kepandaian kita. Dia hormati kita ni kerana kebolehan kita membawa diri. Dia hormati kita kerana kita boleh argue dengan kita. Dia hormati kita kerana kita intellectually sound. Ini adalah perkara-perkara yang saya nampak penghormatan diberikan kepada insan-insan yang begini. Dan di Malaysia ni sampailah masanya rakyat kita, misalnya anak-anak muda ni tampil menjadi manusia-manusia ilmuwan, tampil manusia-manusia yang saya kata tadi mempunyai budi akhlak pekerti yang baik, tampil manusia, apalagi kita ada gandingan agama dalam hidup kita. Sudah tentunya dapat memaparkan satu bentuk kehidupan yang tak ada orang boleh menyayangi kehebatan kehidupan beragama kita. Okey, yang keempat agaknya yang saya nak sebutkan yang saya seronok ni. Yang saya seronok ni of course lah sebab anak saya boleh belajar. Saya pergi dulu dua orang anak. Kemudian tu sampai di sana ada satu orang lagi anak dan sebagainya kan. Jadi nampaknya anak ni pergaulan dia cepat dia. Anak saya boleh berbahasa Inggeris dalam masa 3 bulan tu boleh berbahasa Inggeris dan slang Amerika Syarikat. Itu dia menyebagi. Bukan saya kata bagus begitu tetapi exposure ni sangat penting. Jadi bila dia dapat exposure macam itu, umur yang kecil rendah-rendah itu dah international exposure tu saya sangat penting bagi pembangunan anak-anak. Jadi saya tuan-tuan dan puan-puan saya mengharapkan mudah-mudahan saya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kekuatan, diberikan kesihatan, diberikan tenaga untuk mengikuti program dan saya berjaya mengakhirkan dengan baik ijazah master's degree dan PhD saya dan alhamdulillah balik ke negara ni saya susun balik program-program yang saya namakan kemudian nanti apa dia program dia berdasarkan ilmu yang saya dapat digabungkan. Apa yang saya gabungkan? Saya gabungkan apa yang ada di West dengan apa yang ada di East, apa yang ada dalam Islam tulang gabungan. Maka timbullah program namanya Bina Insan yang saya dengan teman-teman mempelopori di Malaysia ini. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi maksud yang Datuk ceritakan tentang pengalaman Datuk tadi, kita kena jadi seorang insan yang boleh pergi mengembara, belajar, melihat, mentafsir dan merealisasikan dalam kehidupan kita. Masya Allah. Jadi setiap orang sebenarnya bila kita nak berjaya, antara yang Datuk katakan tadi, kita jangan biarkan hidup kita macam tu je. Kita kena melihat, belajar dan mentafsir dan juga merealisasikan dalam kehidupan kita yang lebih baik insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Datuk. Jadi kita nak tanya terus soalan yang agak kalau orang muda kata panas sekali. Jadi daripada kita lihat daripada pembawaan Datuk daripada zaman belajar sampailah bekerja dan sebagainya, mungkin Datuk boleh ceritakan sikit first pekerjaan yang Datuk terima bekerja sehingga Datuk terlibat dalam aktiviti politik ni dan kenapa membuatkan Datuk rasa berani
untuk tampil sebagai salah seorang tokoh ahli politik dan mungkin yang kita lihatlah mungkin sampai satu tahap Datuk mengundurkan diri dalam bidang politik. Okey. Terima kasih. Saudara yang mati sekalian, ya. Saya ni masa berkhidmat dengan Jabatan Kerajaan sebagai pegawai tadbir dan diplomatik, saya berkhidmat tak salah saya 9 tempat, termasuklah di peringkat daerah, di peringkat negeri, di peringkat persekutuan, Jabatan Perdana Menteri dan juga kementerian-kementerian yang lain dan sebagainya. Salah satu tempatnya dulu, saya berkhidmat sebagai orang nombor 2 di Biro Tata Negara. Jadi Biro Tata Negara ni ialah sebuah organisasi milik kerajaan di bawah Jabatan Perdana Menteri ketika itu, adalah untuk kita membancuh pemikiran manusia, pemikiran civil servant, pemikiran teman-teman di agensi-agensi swasta dan sebagainya. Maka bagaimana kita nak bancuh pemikiran, nak membancuh minda manusia tu supaya minda manusia tu hidup. Macam tadi, hidup, ya. Hidup dalam arti kata bila hidup ini dia akan membantu dirinya, dia akan membantu keluarganya, dia akan membantu masyarakatnya, dia membantu negaranya. Akhirnya bagi kita orang Islam membantu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi bila saya expose kat situ dan khusus tu kita mengalihkan banyak kursus melibatkan Perdana Menteri, melibatkan menteri-menteri, melibatkan ketua-ketua jabatan yang saya terlibatkan langsung. Bukan saya terlibat mengendali tapi saya terlibat memberikan ceramah-ceramah, kuliah-kuliah dan sebagainya. Saya terlibat ketika itu. Di depan saya Perdana Menteri, di depan saya menteri-menteri dan sebagainya. Maka ketika itu sudah terlintas dalam fikiran saya bahawa saya ni boleh di satu tahap boleh bersama dengan menteri, dengan Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi saya nak gunakan kebolehan saya itu untuk saya meratakan servis saya bukan hanya kepada BTN tetapi kepada masyarakat luas. Masyarakat Cina, masyarakat India, masyarakat Melayu, masyarakat Malaysia yang ketika itu berada dalam tahap dalam 28 juta penduduk manusia. Sekarang 33 juta 28 juta begitu. Jadi apa yang tercetus ketika itu ialah saya sudah terfikir macam mana saya boleh beroperasi lebih, berfungsi lebih bukan dalam lingkungan BTN macam itu tapi lingkungan yang lebih besar. Ketika itu saya bertemu dengan Allahyarham Datuk Fadil Noor. Presiden PAS. Kan Jadi bertemu dengan Presiden PAS tu jadi saya memang masa di Amarka Syarikat pun banyaklah saya melibatkan diri dengan teman-teman dari berbagai-bagai negara atau apa yang sebagainya memang terlibat dalam politik dan sebagainya. Jadi cerita antara kita selain daripada baca buku tu bila ada masa-masanya santai-santai je kita cerita politik dan sebagainya. Jadi maknanya mengalir sikit kata orang kuman-kuman politik tu masuk dalam diri saya dan akhirnya alhamdulillah bila saya jumpa dengan Datuk Fadil Noor, Ustaz Fadil Noor yang menjadi Presiden PAS, meminta saya kalau bolehlah dengan kebolehan dan kemampuan saya ni bantu PAS untuk menghidupkan PAS, untuk mencerdaskan PAS. Memang dah cergas pun PAS kan tapi mungkin nak mencerdaskan lagi PAS, dia memerlukan orang profesional. Selalu ni PAS ni biasanya ulama, ustaz-ustaz dan sebagainya. Jadi Fadil Noor kata, eloklah kalau misalnya orang profesional macam saya ni masuk dalam PAS. Maka saya pun masuk dalam PAS. Dan saya masuk dalam PAS, alhamdulillah tuan-tuan saya diterima terus untuk menjadi jawatankuasa dalam PAS. Lepas tu dalam pemilihan saya dah jadi naib presiden PAS. Orang nombor 3 presiden, timbalan presiden, naib presiden. Jadi orang nombor 3 tu. Tak salah saya dekat 6-7 tahun juga saya menjadi naib presiden PAS. Jadi dan saya bertanding parlimen di Parit Bunta, menang di Parit Bunta. Tuan-tuan, di Parit Bunta ni untuk pengetahuannya dia punya kelakarnya, saya tak kenal seorang pun orang di Parit Bunta. Tak kenal seorang pun. Bila saya datang tu macam usaha masuk kampung lah. Nak cari orang itu tak tahu, nak cari orang ini tak tahu, duduk kedai pun tak sedap, di luar kedai pun tak sedap, bukan nampak kita orang luar dan sebagainya. Akhirnya beberapa orang ustaz agaknya pernah mendengar ceramah saya, pernah tengok mengatakan saya, pun mendekati saya. Akhirnya bawa saya berjumpa dengan teman-teman di sana, sahabat-sahabat di sana. Okey, selain daripada itu, pada masa yang sama, Azadan saya juga menang Dewan Undangan Negeri di kawasan Sungai Burong, Tanjung Karang. Jadi you bayangkan dua negeri yang berbeza, menang dua-dua, adun pun saya menang, parlimen pun saya menang. Maknanya hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad tu masa saya kat situ sajalah. Antara Sungai Burong ke Parit Bunta ketika itu dalam 4 jam atau 4 jam setengah perjalanan. Every week without fail. Sungai Burong, Parit Bunta, Sungai Burong. Dan kadang-kadang bila persidangan ni berlaku dua-dua, parlimen bersidang, DUN pun bersidang,
Kejap-kejap saya di DUN, kejap-kejap di parlimen, kejap di parlimen, kejap di DUN. Sampai satu peringkat alhamdulillah dalam politik ni tuan-tuan dan puan saya dipilih untuk menjadi ahli Exco Kerajaan Negeri Selangor. Saya diberikan portfolio agama dan juga infrastruktur. Agama dan infrastruktur. Jadi berikan portfolio ini, saudara, jadi terserlah, saya rasalah diri saya diserlahkan dengan portfolio itu. Jadi kita pergi ke masjid, kita pergi surau dan sebagainya, kita baca khutbah, kita memberi kuliah dan sebagainya, lebih luas lagi. Sebelum tu pun saya dah berkuliah, sebelum tu saya pun dah bersyarah, sebelum tu dah ada kuliah maghrib, kuliah duha, kuliah subuh dan sebagainya. Dan saya pimpin Qiyamul Lail antara pemimpin-pemimpin Qiyamul Lail di Malaysia ni, antaranya agak saya lah ketika itu, selain daripada Osman Ibrahim, selain daripada Ustaz Nasuha, selain daripada Ustaz Roslan semua almarhum ni, Roslan ni dah almarhum ni, Roslan Kasim kemudian tu ada lagi Dr. Saya dah lupa dah nama teman-teman kita ni dan sebagainya, tapi saya lah salah seorang pemimpin Qiyamul Lail itu. Jadi saudara, jadi maknanya dalam politik ni saya mengharungi politik dalam masa beberapa tahun, agak-agaknya dekat 16 tahun jugalah dalam politik, tetapi saya terpaksa mengundurkan diri daripada politik atas beberapa sebab, mungkin kita cerita selepas ini insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk. Tapi saya rasa macam nak puaskan hati semua orang ni. Saya pun nak bertanya, sekarang ni ada beberapa isu yang timbul balik tentang video-video zaman politik lah tu. Ya. Jadi mungkin apa pesanan dan nasihat Datuk kepada mereka yang sedang melihat kadang-kadang video ni bila diedit, dia keluar yang negatif aja. Sedangkan yang positifnya banyak. Jadi mungkin Datuk boleh terangkan apakah situasi itu dan nasihat untuk khususnya mereka-mereka yang terlibat dalam dunia cyber ini. Okey. Saya sebenarnya sudah pun bersemuka melalui media sosial, dalam Facebook, dalam TikTok dan sebagainya, dalam YouTube pun saya dah memberitahukan kedudukan saya sekarang. Saya dah meninggalkan politik sejak hampir 20 tahun yang lalu kan peninggalan politik saya itu adalah berikutan dengan beberapa perkara, beberapa isu. Mungkin kita bincang kemudian lah kenapa saya tinggalkan, kenapa saya dikeluarkan daripada politik. Bukan meninggalkan politik, saya dikeluarkan daripada politik gitu kan Jadi antaranya agaknya ketika itu perang politik antara saya misalnya dalam government dan di luar government, ataupun saya di luar government dan teman-teman lain dalam government. Maknanya begitulah. Politik ni tuan-tuan, ada di depan, ada di belakang, ada di atas, ada di bawah. Politik is macam roller coaster macam tu kan Jadi kita jadi yang setengah daripada yang masih keluar lagi saya tengok dalam YouTube pun ada yang dikeluarkan. Time-time nak pilihan raya kecil ke pilihan raya besar pun dikeluarkan Hasan Ali. Hasan Ali kata ini, Hasan Ali kata ini. Kadang-kadang saya tengok dengan muka saya, muda masa itu kan dengan muka saya, dengan semangat saya, dengan lonjakan dengan suara saya, dengan lantunan suara saya sendiri pun kadang-kadang meremang bulu roma saya tu. Itu saya ketika itu. Jadi itu saya dah minta kalau dapat diundurkan klip-klip yang seperti itu dah tak berkaitan lagi, sebab saya apolitical. I am an apolitical person. Maknanya saya tidak lagi dalam politik. Jadi sebab itu antaranya agaknya saya mungkin menyebut orang itu, orang ini, parti itu, parti ini, dan penyebutan itu pun dalam keadaan yang negative tone macam tu Yang itu bukan saya sebenarnya, bukan diri saya. Mungkin sekarang ni bukan diri saya. Dulu mungkin itu diri saya. Sekarang bajunya sudah lain kan Bajunya adalah baju yang mendakwah, bajunya adalah baju menyantuni, bajunya adalah baju untuk kita menarik minat yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar dan sebagainya. Sebab itu saya mintalah kepada para penonton yang betul, di mana juga tuan-tuan nampak video-video yang dirakam dulu-dulu punya 20 tahun ataupun 15 tahun yang lalu, yang agaknya tone-nya adalah tone yang agak negatif begitu, lupakan sajalah. Itu bukan pegangan saya sekarang ni. Pegangan saya sekarang ni, saya meraihkan semua manusia. Saya meraihkan semua orang. Saya meraihkan semua penduduk di Malaysia ni. Terutama saya raihkan mereka, insya-Allah kita nak sama-sama meraihkan kehebatan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Inna dina indallahil Islam. Din di sisi Allah ialah Islam. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, sidang penonton sekalian, jadi ini adalah roda kehidupan. Kita kena menerima takdir ini sampai satu peringkat sebenarnya macam yang dikatakan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Hasan Ali, kita nak mati dalam husnul khatimah. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah tuan-tuan dah mengenali siapa Hasan Ali, lebih kurangnya lah. Kemudian tu apa yang dilakukan di peringkat mudanya, masa sekolahnya dan sebagainya, dan bagaimana dia terjebak dalam politik misalnya kan. Jadi saya akan
memperkisahkan selepas ini tuan-tuan, beberapa perkara lagi yang merupakan fundamental yang asas yang menjadi platform pergerakan saya sekarang ini, iaitu saudara tidak ada yang tidak, bukan saya nak bawa manusia Muslim di Malaysia dan satu dunia ini. Apa yang saya nak bawa? Saya nak bawa manusia mati mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya nak bawa manusia Malaysia ini merealisasikan doa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Itu menjadi satu realiti dalam kehidupan mereka, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah, kita sama-sama telah mendapat banyak pengalaman daripada yang bagi Dr. Hasan Ali, dan semua kita jadikan iktibar untuk kehidupan kita, dan sebenarnya apa yang Datuk berkatakan, Datuk ingin membawa kita semua supaya mati dalam husnul khatimah. InsyaAllah, teruskan bersama kami.